Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah. Pagi ini kita dapat meneruskan kuliah tadabbur secara bertema, iaitulah temanya hidup mengabdi, hidup berbakti berdasarkan kepada buku ini. Tuan-tuan mempunyai memiliki buku hidup mengabdi, hidup berbakti, bolehlah membuka halaman 250. Pada kuliah yang lepas saya telah menyentuh tentang infak, di mana Allah menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 betapa besar ganjaran yang Allah janjikan kepada untuk mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Ganjaran itu disebut dengan nilai 700 kali ganda dan lebih. Itu dia. Maknanya 700 kali ganda itu minima. Dari sebiji benih itu Allah kata, Allah umpamakan, kemudian dia tumbuh menjadi 7 tangkai. Ketika kita mentadabbur ayat 262 ini, kita akan menemui bahawa sebenarnya ada mesej lain yang Allah nak sampai. Selain daripada Allah janji nak bagi ganjaran 700 kali ganda, Allah nak ceritakan betapa infak itu adalah suatu yang hidup. Maka Allah umpamakan ia dengan biji benih. Allah boleh beri perumpamaan yang lain atau Allah boleh jelas terus direct to the point, mana Allah kata aku akan bagi kamu 700 kali ganda. Boleh, tetapi tidak. Allah menggunakan masal, perbandingan. Karena ketika Allah menggunakan perbandingan, itulah sifat Al-Quran ini, ia memerlukan kita berfikir. Kita perlu bertakul. Gunakan akal kita fikir. Kenapa? Kenapa Allah ambilkan biji benih sebagai perumpamaan? Sedangkan perumpamaan yang banyak yang lain besar-besar Allah tak cerita. Jadi di situ kita perlu faham bahawa Allah nak menyebut bahawa infak itu adalah suatu yang hidup, tumbuh, berkembang. Ingat tu. Sebab bila kita melihat kepada biji benih, itulah ciri biji benih. Ia adalah suatu yang hidup. Mana dari biji yang mati itu dalam ayat lain Allah ceritakan, Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faliqul habbi wan nawa. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah itulah yang telah membelah biji benih dan biji-bijian. Di situ nak menggambarkan bahawa Allah menumbuhkan satu kehidupan baru. Jadi bila biji benih itu hidup, beramal lahir satu kehidupan baru dari mana? Dari satu biji benih yang asalnya mati. Jadi yang ini, ayat ni kalau kita kaitkan balik dengan ayat yang menjadi dasar kepada penulisan buku perjalanan jauh, iaitu surah Baqarah ayat 28, baru kita lihat, baru nampak apa yang Allah sebut dulu. Allah sebut dalam ayat 28 Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Kamu dulu mati. Kenapa kamu nak kafir kepada Allah sedangkan kamu dulu mati? Jadi mati ni bukan sifat manusia aja. Mana biji benih, tumbuh-tumbuhan pun asalnya mati. Sebab itulah dalam ayat yang Allah nak umpamakan infak ini, Allah gunakan biji benih. Jadi itu cara kita. Bila tadabbur ni kita dapat kaitkan. Sekarang kita dapat kaitkan dengan ayat yang mula kita baca tu, innallaha faliqul habbi wan nawa, surah 4 juga ya. Ayat 96. Kemudian kita kaitkan pula dengan surah Baqarah ayat 28.
Nampak? Begitu Quran itu kena faham. Dia saling mengaitkan, jelas menjelaskan. Itu sifat Quran. Wa bayyinatin minal huda kan. Makna dia memberi penjelasan tentang petunjuk tadi. Jadi Allah nak suruh kita faham bahawa infak ini adalah suatu yang hidup. Ingat pertama dia hidup. Sebab daripada biji benih yang mati tadi bila kita tanam, dia akan tumbuh keluar tunas. Mana dia satu kehidupan baru. Sesudahnya apa yang berlaku? Dia tumbuh. Maknanya tumbuh ni bagaimana? Satu biji benih keluar tunas baru dia akan naik. Makin lama makin tinggi naik. Dia tumbuh, bertumbuh. Sebab tu kita faham tumbuh ni mana dari benda yang mati dia zahir menjadi satu benda yang hidup. Ini sebab itulah kalau kita belajar biologi, baru kita faham benda ni. Okey. Sesudah dia tumbuh, apa yang berlaku? Biji benih akan berkembang. Sebab itu daripada sebiji benih, dia menjadi 7 tangkai. Kemudian 7 tangkai menghasilkan 100 biji pada setiap tangkai. Maknanya dia berkembang. Jadi tuan-tuan faham tak makna infak tu? Itulah sifat infak itu, ia adalah suatu yang berkembang. Contohlah, kita menginfakkan RM100 ya, untuk aktiviti nak mendirikan madrasah, tempat pengajian. Dengan RM100 sumbangan kita itu, hasilnya dia tumbuh, berkembang. Kenapa? Di situ akan datangnya anak-anak yang akan belajar ilmu. Maka mereka belajar, mereka dapat ilmu. Kemudian mereka mengembangkan ilmunya di luar setelah tamat pengajian. Mereka mengajar orang lain. Kemudian orang lain mengajar. Jadi kita lihat bagaimana kesan infak itu. Dia tumbuh, berkembang. Itulah yang gambaran Allah nak sebut melalui ayat Baqarah 261 ni. 261 ni. Jadi sebab itu kita kena faham mengapa. Barulah kita dapat tangkap kenapa Allah bagi ganjaran lebih kepada infak berbanding ibadah lain. Ibadah lain kita diberi ganjaran 10 kebaikan sahaja. Sedangkan infak Allah bagi 700 malah lebih. Masya Allah. Sebab itu Quran menjelaskan, menceritakan. Rupa-rupanya infak ini dia satu benda yang hidup. Kemudian di sebaliknya kena ingat. Allah suka bila mana kita berinfak itu bermakna kita menolong orang lain. Memberi kepada orang lain. Yang itu Allah suka. Kita bersolat kita dengan Allah. Tetapi kita memberi zakat, kita berinfak, kita memberi sesuatu yang ada pada kita untuk dikongsikan dengan orang lain. Yang ini Allah suka. Karena apa? Ia menggambarkan sifat rahman Allah tu. Kena ingat balik. Allah tu bagi kita rezeki. Jadi sebab itu bila dengan rezeki itu Allah suruh kita infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat 2 surah 2. Maaf, ayat 3, surah 2, surah Baqarah. Mereka itu membelanjakan daripada apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Itulah makna infak tu. Jadi dahsyatnya infak ini, Masya Allah. Hanya Allah yang dapat membalasnya. Jadi sebab itu ganjaran itu sebagai motivation kepada kita untuk kita melaksanakan infak. Sebab infak ni melibatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan memberi itu maknanya selain pada kita mensyukuri nikmat rezeki yang Allah bagi, kita membantu orang lain yang memerlukan. Itulah konsep zakat. Zakat ini adalah hak asnaf yang ada di dalam harta orang yang memiliki melebihi daripada nisabnya. Kena faham itu konsep zakat tadi. Mana dalam setiap harta kita yang lebih ini. Yang lebih. Sebab infak pun begitu juga disebut. Kita membelanjakan lebihan. Itu makna kena faham tadi. Mana kita dah rasa kita dapat ni lebih. Yang itu yang lebih tu kita infakkan. Bermakna dia tidak ada satu konsep apa dipanggil beban di situ, tak ada. Ya? Kita diminta
memberikan sedikit daripada rezeki yang kita perolehi, yang kita rasa, oh ini lebihan yang boleh kita kongsikan. Kita sedekahkan. Ya? Contohnya kita Allah bagi rezeki buah-buahan banyak, tak termakan. Ya? Jadi yang lebih kita sedekahkan kepada jiran, kepada tetangga kita. Contohlah infak yang sederhana yang kita mampu lakukan dan biasa kita lakukan. Jadi di situlah kita melihat Allah suka kepada amalan yang melibatkan kita memberi. Kita memberi kepada orang lain, membantu orang lain. Yang itu Allah suka. Maka bagaimana kita kata Allah suka? Kerana tengoklah Allah bagi ganjaran yang sangat dahsyat. Jadi ganjaran infak itu sangatlah besar. Tuan-tuan perempuan, kalau kita melihat terlalu banyak, memang banyak ayat-ayat yang Allah sebut tentang infak, kelebihan infak. Alhamdulillah. Dan juga ayat-ayat yang menggalakkan, merangsangkan kita supaya berinfak. Sangat banyak di dalam Quran. Di situlah terbukti betapa Allah menghendaki kita ini memberi perhatian kepada amalan infak. Amalan infak ini, dia ada infak yang wajib, iaitu zakat. Iaitu ditetapkan kadarnya 2.5% daripada harta yang diwajibkan zakat. Ada lagi syarat-syaratnya, ada nisabnya, ada haulnya. Cukup hitungannya, cukup tempoh waktunya. Yang itu namanya zakat. Itu hanyalah sekadar 2.5. Tetapi infak lain yang umum ini tidak ada had. Terserah kepada keupayaan kita, kemahuan kita berinfak. Nak infak berapa peratus daripada apa yang kita ada, terserah. Yang inilah yang Allah kata tadi, bahawa kelebihan itu Allah gandakan dengan sebesar-besar gandaan. Kerana itu kuliah kita pagi ini, insya-Allah saya akan buat sedikit nota. Ya. Kerana itu kuliah kita pagi ini, insya-Allah kita bertemu lagi pada besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.